warahmatullahi wabarakatuh. Cantik kan? Subhanallah. Tak tahu nak cakap macam mana. Cantik sangat rasa. Okay. Hai Laila Fi. Nampak tadi? Subuh bagus. Alhamdulillah. Okay. Apa namanya? InsyaAllah. Kita nak layan matahari naik dekat KLCC. Must be so pretty, I'm very sure. So anyways, tengah minum kopi ni. Daddy dah teman anak-anak tidur balik. Mami pun dah layan kopi kat sini. Minum dulu. Kita minum dulu. How you feel today? The same like yesterday. Enjoy. Mana citam-citam dekat rumah aku ni, dekat KLCC. Mengapa pula aku buat citam? Okay, so insyaAllah. Lapar. Kenapa tak makan sarapan? Akak suka sarapan, tapi suami aku tak suka sarapan. So biasanya macam aku minum kopi je seorang. Tapi si baik kopi sedap. Iklan. Oh ya, nak baju aku baju nasi dulu lah. Cepat. Okay, anyways. Kejap Okay. Thanks belanja view. It's so beautiful. Akak duk termenung. Tak dengar ke? Allah Akbar. Dengar tak? I hope I'm clear. Sorry akak, malah nak pegang. Macam view semalam, tapi yang ni terasa sejuk dan tenang. Betul. Anak-anak tengah tidur, so akak bisik. Kejap je. Lagi pun pagi-pagi. Pagi-pagi memang suara abang macam ni lah sayang. Oh my god, you're in Prague. It's just Ilya. Yeah, Prague is... When everybody keep on saying Paris is a city of love, I am very, very adamant that Prague is a city of love. Sebab Paris kotor. Adalah kawasan-kawasan macam KL lah. Macam orang KL dia macam dekat KL ni tak ramai yang ada etika. Jadi macam kadang-kadang nampak kotor tu. So macam, tapi dekat Prague, so pretty. Everybody was so like, walaupun mostly diorang atheist, tapi diorang sangat-sangat menjaga benda-benda yang what do you call that, menjaga, what's the word for orang yang menjaga kemasyarakatan etik. Macam nilai ke tu, pui. nilai tu, nilai ramai kotor tu aku bengang. Sini ada etika. Itu nama awak, Khwajo. Okay, so insyaAllah. Do you know Civic Zetizol, I love you. This is what, how many time already you tolong me find my word, I love you. Okay, civic minded. Thank you so much. PS, korang perasan tak, malam tadi sampai 1008 Setiap masuk ni 2000, 1008, 1009. Tapi pagi-pagi ni aku tahu yang ada waktu pagi ni memang korang-korang ni. Subhanallah. You know, aku tak tahu kenapa, macam di banyak-banyak waktu kalau akak buat live, my favourite time is still at this time. Because I know yang ada waktu macam ni memang orang yang lain subuh. Okay, subhanallah. Nampak tak KLCC dah mula terang. Subhanallah, cantiknya. Akak kalau tengok benda cantik, akak rasa best dengan kawan baik akak. Sebab kita orang akan macam masa tu kan, kita akan rasa macam, masa tu pasal apa yang akak dengan Kak Nah cakap pasal apa tak? Lepas tu kita duduk nangis-nangis. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Apalah nikmat Allah bagi ni yang kita tak nampak ni, ya Allah, indahnya. Kita macam, kalau kita tengok ciptaan Allah ni, macam kita sekarang, bestnya, cantiknya. Okay, akak kan, korang tengok it's perfectly engineered. Macam of course banyak je bangunan-bangunan, tapi ni dia ada satu macam the design itself. Ya Allah. Dan kalau KLCC ni korang potong tengah, lepas tu tengok dari atas, dia logo UAE. Okay, anyways, but looking at perfect things buat kita rasa, ya Allah, kalau ciptaan manusia pun perfect macam ni, Allah, lagi perfect macam mana. Mesti aku lagi boleh menangis. Sebab akak tak tahu korang, akak kalau tengok benda yang cantik sangat, indah sangat, perfect sangat, aku nangis. You know. So bila tengok ciptaan Allah,
Lepas tu kita rasa macam yang perfect ni macam indahnya. Amir, Assalamualaikum. Amir jari ya guys. Jadi macam subhanallah, bila kita bayangkan how perfect Allah can be, subhanallah. Okay, a brand new day indeed. It is. Akak duduk MO ke jumpa breakfast lagi? Oh, kat sini ke Nadia Dahlan? Akak malas lah sebab sejak ada anak ni tak boleh aku nak breakfast. Okay, so insyaAllah. So thank you so much untuk korang yang bersabar dan tak respon kepada benda-benda semalam tu. Okay, so bagus benda tu jadi semalam, dan bagus sebab korang tak melawan. Akak sangat-sangat bangga korang. I know restraining yourself untuk tidak respon tu susah. It's not easy. Bila marah diam, it's not easy, you know. Tapi subhanallah, most of you guys lulus ujian-ujianku. Okay, so yeah, apa yang akak nak korang tahu adalah I'm a big girl, I can take care of myself. Tapi itulah tu, memang betul kalau kita macam selama ni kan, kalau orang kata akak ke, maki akak ke apa ke, akak akan berani kerana benar. Lepas tu akan tegakkan kebenaran, lawan orang, tembak sana tembak sini. Tapi you know, after a while when I get older, I realise that sebenarnya membazir je kita nak defend di sini. Semalam tu aku tengah enjoy sebenarnya. Korang semua cakap macam, Kak Fin tak payah, nanti Kak Fin pening. Laki aku bercakap, nanti awak pening. Cakap tak, saya tak pening. Lillahi ta'ala, this time around I don't, you know. But then again, apa yang akak boleh cakap adalah semalam sebenarnya akak ambil kesempatan untuk welcome the new people yang tak pernah rasa macam aku tak berminat lah nak layan pasal bab agama ni. Kita jemput dia masuk. Of course lah, dalam 10 orang 9 orang akan keluar balik. Tapi yang satu orang yang dah masuk, and then kita tunjuk a very good adab, InsyaAllah they gonna stay. Macam aku tahu korang seko ni ada je atas aku dulu. Pui. Okay, so tapi tak apa, you know. I'm a strong person, insyaAllah. Geram tau, jangan digeramkan. Okay, akak rasa tanpa perlu diberitahu lagi, korang faham. Tanpa perlu nak dieja, korang faham. Aku tak pernah bersetuju langsung dengan rapist. Kau dah gila ke aku nak setuju dengan rapist? Siap panggil rapist enabler, honggok dia. Lepas tu yang datanglah pula macam kelab-kelab forum Beautiful Nara segala bagai, macam mengiyakan segala bagai. Astaghfirullahalazim. Macam mana kadang-kadang fikir orang yang memang ambil duit perniagaan daripada benda-benda alam macam ni. Astaghfirullahalazim. Dia macam ni, Twitter ke, Facebook ke, Instagram ke, social media lah. You guys are contradicting yourself. You see, macam ni. Hari ni kau kata aku rapist enabler, aku jahat sebab defend rapist. Itu hari aku kena maki sebab kasar sangat dengan mak-mak yang defend laki dia sebab tak nak report laki dia makan anak dia. So macam sebenarnya nak yang mana? Aku ni sebenarnya aku anti rapist ke aku defend rapist? So kadang-kadang kan social media ni macam sekejap macam tu, sekejap macam ni. Adakah yang marah semalam tu budak Kafin? Mak orang pun ada. Macam yang jenis kata kesian anak akak, macam dapat mak bercakap. Itu akak tengok macam wow, you're a mom, you know, and you make that doa. Astaghfirullahaladzim. Ada juga yang doakan Sakti kena rogol semalam. Astaghfirullah. Ramai DM akak, macam mana akak boleh tenang? The thing is, akak pegang sangat apa yang Allah kata. The moment orang datang pada kita dan melafazkan sesuatu, melafaz apa-apa, if it is a good doa, malaikat yang berada dekat belakang akan mendoakan double. Katalah macam sebagai contoh, orang kata murah rezeki kau kan Fin, contoh. Lepas tu Allah akan hantar malaikat untuk duduk belakang kita. Lepas tu doakan double. Dan untuk engkau juga. So maksudnya bila orang tu doakan kat kau, murah rezeki kau kan Kak Fin kan. Lepas tu malaikat akan cakap murah rezeki kau 2 kali ganda. Macam tu. So bila orang datang pada kita dan cakap anak kau biar kena rogol nanti, so malaikat doa double akan cakap semoga anak kau kena rogol 2 kali. Na'udzubillah min zalik. So please make sure benda yang keluar dari mulut kita tu
Elok. Macam semalam akak tak tahu, orang salah faham yang macam akak kata kau perempuan. Orang fikir akak cakap kau perempuan tu kepada perempuan yang tersebut spesifik. No, I'm not. I'm talking about perempuan as a whole. You know, maksudnya kau perempuan. Macam tu. Faham tak? Maksudnya kita ni, orang-orang perempuan ni punca lelaki masuk neraka weh. It's so sad lah, macam tu. And the reason why I didn't agree with that girl yesterday was because she said solely. Akak baru perasan ramai tak faham maksud solely tu apa. Anak-anak, ini bahasa Inggeris basic. Solely tu SOLELY, maksudnya seorang-seorang. Maksudnya kalau ada kejadian rogol memang hanya salah laki-laki. So I cannot agree on that because akak handle benda lah ni. So I know memang ada yang hanya perogol tu saja salah. Tapi di banyak kes sebenarnya banyak je. Saya Google Translate. Effort bagus tau. Alhamdulillah. So apa yang nak cakap adalah Islam ni agama whole tau, as a whole. So kita tak boleh nak expect macam kalau macam ni. Okay, perangai kita manusia, kita suka pergi kepada ustaz, ustazah dan tanya isu kita, masalah kita, nak jawapan spesifik sebagai spesifik sebagai aku nak jawapan kepada aku. Macam tu. Padahal dalam Quran jawapan ni memang clear dan tepat, akan tetapi dia lebih kepada dia ada dua angle. Satu yang very random, yang general, satu lagi very specific. Faham tak? So akak ingat lagi benda ni akak belajar dalam kelas tau. Macam akak pun macam kita juga. Macam ustaz kenapa gini, ustaz kenapa gini, kenapa. Lepas tu ada satu benda yang akak belajar dalam kelas tadabbur dengan Ustaz Syarif Abdul Rahman. Dia kata manusia ni kena faham satu benda je. Kita ni hamba Allah. We don't get to question so many things, but we can ask untuk kefahaman. Cumanya kalau benda tu tak ada, kita tak boleh nak menidakkan. Sebagai contoh, sebagai contoh, kita semua sibukkan tentang betapa handsomenya Nabi Yusuf. Betul ke tidak? Akan tetapi dalam Al-Quran disebut tentang Nabi Yusuf tu cuma sekali. Dan itu pun dengan explanation, dengan perkataan yang simple je. Dia handsome. Dah gitu. Faham tak? Tapi orang terlalu obses dengan benda tu. So orang cari siapa nama perempuan yang tu, siapa gitu, siapa. Kita nak terlalu in detail sebab kita nak jawapan tu spesifik kepada kita. Faham tak? Ustaz Syahri cakap dalam kelas dia kata kalau benda tu tak dalam Al-Quran, benda tu tak sepenting kita sangkakan. Faham tak? So macam mana nak cakap? Kadang-kadang letih nak berbual. Macam kalau buat macam orang tanya kenapa akak kasar dekat as semua. Korang tak kenal akak sebenarnya. Akak ada dua angle. Satu angle, kalau benda belum jadi. Bila benda belum jadi, akak garang gila. Bila benda dah jadi, akak akan lembut selembut-lembutnya. Sebagai contoh, kalau dia cakap, kenapa tak kasih kita ada boyfriend? Kenapa salah ke saya nak bermakeup sikit-sikitnya? Habis saya punya pekerjaan makeup artist, berdosa lah. Jawapan yang memang kena bagi adalah jawapan keras. Sebab benda tu korang boleh lagi nak betulkan. Tapi kalau kau datang pada akak, cakap, Kak Fin, saya dah pregnant. Tolong Kak Fin, saya nak buat macam mana? Akak akan cakap, tak apa, benda dah jadi. Nak buat macam mana? Kalau benda dah pregnant, jangan gugurkan. Faham tak? Kalau jenis macam saya nak gugurkan juga, sekali saya lah, ini perut saya. Memang kau kena maki dengan aku. Nak gugur kau sibuk lah kat sini. Faham tak? Tapi kalau cakap Kak Fin, saya decide tak nak teruskan gugurkan ni, saya nak jaga sendiri. Faham tak? Gitulah tu ceritanya. So sebenarnya sarkastik ataupun tidak, sebenarnya orang memang nak dengar apa nak dengar tu je. Lepas tu apa lagi yang kata lepas tu macam cakap kalau kasar-kasar macam ni buat orang lari daripada kebenaran. Ustaz Abid Liu tu selembut-lembut orang tu.
setakat diorang kisah pun. Setakat viral kan Ustaz Abid Liu duk share rezeki dengan orang je. Apa yang Abid Liu share pasal agama Allah tak nak buat. Solat tak nak jaga. Pada Ustaz Abid Liu asyik pesan suruh jaga solat. Asyik pesan suruh saling bersedekah. Asyik pesan itu, asyik pesan ni. Tapi tak ada pun kisah. Faham tak? So tanya macam mana. Change the way how you reply the question. Reply how you reply. Jangan reply tu past tense. Change how you reply ataupun change how you attend to the question. Macam tu, faham tak? Okay Daniel, insyaAllah boleh betulkan lagi kita punya grammar ni. Okay, hakikatnya bacalah Quran, bacalah translation tu at least. Exactly, betul lah tu. Kak delusional, kak dengar kata ahli, kak bukan ahli, kak palatologi. Itulah tu. Macam mana ni? Reka perkataan, lepas tu delusional ni bukan boleh nak main sebut. Dia kena pergi ke ni. Entahlah, tak apalah. Tak apa. Pergilah mana-mana kelas yang tidak taoism ke. Okey je. Alright. Ustaz Abid Liu pun kena kecam. Itulah tu. Okay, so insyaAllah next one. Any other? Damai dah geng-geng tu. Tak apalah. Biasalah budak ni. Kejap akak cuba nak ni lah. Akak ajak si Hanvi ni live. Sebab dia kata, tadi akak nak tanya dia kenapa. Sekejap. Hanvi, akak tengah, akak request awak ni. Melah. Sebab awak cakap, ni. Hanvi decline lah. Susah lah. Tadi cakap delusional. Segala bagai. So, tak nak borak pula. Okay. Alright. Okay, Fia Azmi, meh. Kita borak. Okay, meh. Akak, macam akak tahu, akak, dari semalam akak nampak awak marah-marah ni. Meh, kita borak. Kenapa sebenarnya? Cakap dengan akak. Okay, Fia Azmi. Pun decline juga Fia Azmi. Come on. Cakap banyak-banyak tapi tak nak. Jom kita borak dalam macam ni. Kan susah. Decline, semua orang decline. Meh cakap kat sini. Sebab kalau kita type susah. Akak susah nak decline. Tak apalah. Cakap direct talk, katakan root, cakap kias tak faham. Itulah tu. Anyways, okay. Tak apa. Tak apa. Mungkin tak bersedia lagi ke? Biarlah. Okay, so. Sekejap, sementara tu. Okay, ask away. Aku nak minum air je. Bismillah. Minum kopi juga. Si bila diajak cakap elak decline kat Twitter kemarin. Itulah, akak tak faham. Macam ni, kalau korang rasa macam tak puas hati, nak marah macam nak tulis kat sini, meh, cakap kat sini. Akak ada kat sini. Akak tak pernah pun masuk nak dengar explanation sebab Twitter kecoh kat Twitter. Itulah tu. So, meh kat sini. Akak kat sini ada je ni. Orang sekarang bila buat dosa jawab senang macam tu je. Taklah. Okay, so anyways, apa lagi pasal semalam lupa dah. Dah, yang lain-lain ni pun. Dah, jangan bebel. Okay. Sanggup 3 pagi still aktif nak blame Kak Fin. Yalah, dah. Okay. Kena banyak study bab sarcasm, banyak dia orang decline. Kenapa macam ni bisik Kak? Aku kat dalam bilik lah, anak-anak aku tidur. Anak-anak akak tidur, suami akak dekat ni. Okay, macam mana Cik Fin boleh kuat budak-budak ni? Macam mana Cik Fin kuat budak-budak ni lebih sangat sampai doa bukan doa yang tak baik ke doa yang baik? Apa juga jenis doa, Allah akan hantarkan malaikat pergi belakang orang yang mendoakan tu. Lepas tu dia akan dapat double. Faham tak? So, kalau katalah apa orang doakan anak akak kena rogol, malaikat doakan anak dia kena rogol 2 kali ganda doa dia. Dan malaikat lebih tak ada dosa kot. Doa malaikat lagi power, betul lah. So, insyaAllah. Tu sebabnya akak kan macam akak jaga Sakti ni biarlah tak payah terlalu sangat gila gitu kan. Tapi itulah orang cakap kesian kat anak aku sebab hambar hidup. Aduh. Fiazmi, tanya Meh, kita kalau type ni tak real Meh, akak tak kisah. Akak tak marah demi Allah. Kalau budak marah Fia, akak marah dia. Meh, sebab kadang-kadang kita tak faham. Meh tanya, janganlah decline. Kalau type, susah nak explain. Meh, kat sini. Okay. Okay, tak apa. Maybe you're not ready. If you're not ready, tak apa. Type je. Type je, akak cuba explain. Okay, insyaAllah. Okay, diorang tengok usia lain nak tengok apa boleh gosip kat Twitter. Dah, yang lain-lain ni pun.
Betul, tak payah tu malu nak cakap. Tak payah malu, tak apa. Okay, kalau tak nak tunjuk muka pun tak apa. Tunjuklah langsir. Borak je sini ya. Jangan decline adik-adik, borak je dengan mami. Mami baik, mami tak marah, mami kelakar. Weh, ini ayat aku. Kalau nak pujuk adik-beradik untuk senang tengkuk kat abah. Cakap, weh, macam dah lah abang okey weh. Jangan. Lepas tu aku lebih pujuk. Okay, so anyways. Alright. Type tak ada nada, kita susah nak intonasi. Betul. Faham tak? Dah gelap pula ni aku tepuk kat muka seko dia kan. Yang lain-lain ni mentang-mentang senior dalam kelas. Jealous ke tu? Tu lah sebab kau lambat masuk. I'm both subtly confused. Tell me, apa yang confuse-nya? Mes ni. Apa yang confuse-nya? Kak Fin macam ni. Islam ni kan, Kak Fin faham tau korang punya situation sekarang ni untuk yang bukan senior kat sini, yang jadi makcik-makcik macam akak ni. Akak faham sebab akak pun pernah macam korang juga. Akak pun pernah macam marah-marah, benci je. Kuyalah kau, yang penting Tuhan melihat hati kau. Macam tu. Benda-benda macam tu. Tapi bila kita makin tua dan lagi banyak kita belajar, lagi kita sedar tahu sebenarnya agama ni dia bukan benda main-main. Kita ni macam nak kata kita selektif dalam agama kita. Benda kita suka, kita terima. Benda kita rasa macam tak suka dan kita macam elak-elak macam tu. Betul weh, sebagai contoh. Akulah tu, macam selama ni kan, macam akak selalu macam, yelah masa akak muda dulu, kalau kita upload quote Quran tu, semua jenis berdosa, menyakitkan hati orang lah, benda-benda macam tu. Tetapi bila bab kena bayar zakat, aku buat tak baca je, aku buat forward aja, faham tak? Kelakar. Sebab aku nak Quran punya verses yang backup aku je. Yang Quran punya verses yang marah aku, memang akak buat tak layan. So benda tu dosa. Okay, dia dah tanya. Okay, kejap. Akak scroll. Sorry. Laju ni Kejap. Allahu Akbar. Okay, I nak tanya pasal perempuan tayang muka tu antara sebab lelaki rogol. Jadi kalau business makeup artist, fotografi, tudung macam mana? Okay, nak jawapan betul kan? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan yang paling betul adalah dalam Islam, tabarruj adalah dosa sayang. Tabarruj ni dan makeup artist macam nak cakap, ya Allah tolonglah bagi aku kelapangan hati dan kelapangan hati untuk budak ni dengar ni, Allah. Bismillah. Okay, apa yang kau boleh cakap adalah tabarruj ni berdosa. Ini kalau kita buat sendiri pada dia sendiri. Dia macam ni, kalau dosa tu antara kita dengan Allah, senang nak settle. Tapi kalau kita menjadi orang yang mengambil duit dalam perniagaan yang membuatkan benda tak betul, kita akan ada dosa jariah dekat situ. Kau faham tak? Gila weh, kau berani ke? Faham tak? Dan kalau makeup pula, pakai bulu mata palsu, Allah kata, kalau siapa yang pakai bulu mata, Rasulullah SAW pesan, Rasulullah SAW memang berpesan, memang ada hadis, perempuan yang pakai bulu mata palsu dilaknat tau. Korang tahu tak maksud laknat tu macam mana? Laknat tu, okay, dalam bahasa kampung ni, macam akak macam kita bahasa kampung macam ni. Kenapa macam aku dah kerja penat, duit masuk tapi asyik keluar, nak saving tak dapat simpan. Kenapa aku tak happy je? Kenapa tak ada orang betul-betul nak kekal kawan dengan aku? Macam tu, faham tak? So korang faham tak? Itu tanda-tanda keberkatan tau. So bila keberkatan tu tak ada, kau takkan happy. Dan Allah dah cakap apa benda yang boleh, apa benda tak boleh. So awak tanya Kak, macam mana hukum kerja makeup artist? Anggaplah macam kalaulah macam ni, akan nak tanya, makeup artist tahu tak orang tu nak ke mana dengan makeup tu? Tahu kan sebenarnya memang tahu kan, lillahi ta'ala tahu kan. Kak, saya ada macam dinner company bulan ni, boleh tak tolong make up? Dia sendiri dah cakap pergi dinner company. So kita make upkan dia untuk pergi ke dinner, untuk dia bercantik-cantik depan orang. Dia dapat dosa, kita buat dosa. Astaghfirullahaladzim, faham tak? So coming back kepada soalan fotografi, jadi berdosa ke ambil gambar tu? Tanya kepada kita, gambar kita ambil tu gambar macam mana? Kalau nak kata jual pakaian, jual, tak ada
masalah, akak cuba sedaya upaya untuk pastikan akak punya model yang datang jangan make up. Ada juga kadang-kadang yang datang siap make up. Kadang-kadang aku macam stres, akak sampai kena bayar ekstra kepada editor untuk tolong tone down make up. Kau faham tak? Sebab akak nak cakap dengan dia orang ni macam, alamak dik, takkan aku nak cakap depan awak sebab model dah sampai siap make up. Takkan akak nak cakap dengan dia orang, dik tolong padam make up ni. Aib dia pula. Kau faham tak? Lepas tu kadang-kadang model datang tak pakai stokin. Akak bagi. Akak cakap, dik tolong pakai stokin. Kau faham tak? So, again, terpulanglah kepada awak nak telan apa yang nak telan. Tapi inilah jawapan akak. Islam ni strict. Akak try sehabis baik untuk nampakkan dia tak strict. Tapi kalau orang tetap rasa akak ekstrim, dan akak nak buat macam mana? Macam tu. Okay. Kenapa akak cakap perempuan? Macam orang nampak akak salahkan perempuan sebab macam pada tak. Akak tak salahkan perempuan. Cuma akak cakap perempuan kita kena tolong sesama kita untuk jaga diri kita. Kita jaga kita tau. Bahaya weh. Macam mana macam kalau korang fikir akak defend rapist, korang memang langsung tak kena akak. Sebab aku ni orang yang paling garang dengan orang yang buat benda bukan. Kau nak dating je aku dah maki. Tak. Bekas lagi kalau aku cakap pasal rape. Astaghfirullahalazim. Okay. Semalam bila orang kata solely hanya salah lelaki, dan akak tak boleh terima benda tu salah. Benda tu salah. Sebab dalam Al-Quran Allah kata benda ni dua-dua. Lelaki kena jaga pandangan, perempuan kena jaga diri. Masalah dekat Twitter semalam yang budak ni cerita kat akak tak jaga, akak tak baca, so apa yang orang cerita je lah. Maksudnya masalah dekat Twitter adalah dia orang kata perempuan berhak nak pakai apa dia pakai, lelaki lah kena pandai jaga diri. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Kita kena macam ni. Kita kena macam ni. Ada tak orang yang dah jaga diri lepas tu kena rogol juga? Ada. Akan tetapi kalau kau dah jaga diri, lepas tu kau dirogol, kau bayangkan pahala kau berganda macam mana. Sebab kau sabar. Sebab kau dah buat effort. Akak cikgu. Bila akak ada student yang akak tahu dia effort weh, dia buat homework, dia tolong orang dalam kelas, dia rajin datang paling awal, tapi waktu exam dia tetap melingkup sebab dia tak berapa pandai nak telan tu, tak berapa telan. Waktu exam akak akan bagi dia markah ekstra. Faham tak? Sebab akak nampak effort dia. Tapi kalau macam kau pandai macam mana sekalipun, tapi kau datang lambat sebab kau rasa power ke segala bagai tu, dan akak sebagai cikgu, akak akan macam takat-takat je pahala. Pahala pula. Orang kata Fin Jamal memberi pahala. Astagfirullahalazim. Okay, so yeah, insyaAllah. Alright, dah. Please, kita borak. Tolong jangan cerita Fin, orang kau tweet dah lah. Gitu. Okay, kalau kita pakai seksi untuk mengundang, untuk dirogol, jangan cakap macam tu juga. Tapi yelah, meletakkan diri lah. Cuma kadang-kadang ramai je orang yang pakai seksi, dia tak kena rogol. Faham tak? So susah lah nak cakap pasal benda lah ni. So kita cakap macam ni lah. Perempuan jaga diri, lelaki jaga mata. Faham tak? Lepas tu lagi satu orang cakap, dia fikir Kak Fin Kak Fin insinuate yang perkahwinan ni hanya kerana seks sahaja. Jadi perempuan ni kena tadah saja. Itu sebabnya kita kena pilih suami yang betul. Kalau kau duk pilih suami yang macam memang dalam kepala otak dia memang sexual intention, memang itulah kau akan dapat. Faham tak? Cari suami yang baik, yang elok. Macam mana nak tahu Kak Fin kalau nak tahu dia elok tak elok? Kata tak boleh couple. Memang tak boleh couple. Kan ada cara dalam Islam. Kalau tak nak tegur lelaki, ya salam. Daripada tadi aku duk tegur lelaki, orang tak baca. Ya salam. Nah, itulah tu sebenarnya. Korang tak nak dengar jawapan sepanjang-panjang jawapan ni. Sebenarnya korang tak nak pun jawapan tu. Sekejap minum air sikit lah. Aduh. Syafiq Akilah. Okay, Meh. Akak live dengan awak. Meh sini. Garang sangat daripada tadi. Meh. Syafiq Akilah tadi. Meh.
mana Syafiq Akilah? Tadi cakap banyak sangat tu. Habis ni. Borak. Kan senang? Tak respon. Tak angkat. Tak ada. Tak angkat. Syafiq Akilah. Kita kira sampai 5. Kalau tak ada, cut off lah. Penat lah. 1, 2, 3, 4, 5. Tak apalah. Tak ada. Alright. Biasanya kalau live cerita kisah Nabi ke apa, tak pernah ramai macam ni yang join. Itulah tu. Okay. Fi nak masuk live. Okay. Alright. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Macam damwah. Okay, Mai. Lah, tadi kata nak live. Akak dah request. Tak ada. Bagi diorang type. Kalau type kan, nanti korang marah dia sebab korang mau baca. Baca yang salah tu. Okay. Alright, never mind. Tak accept. Aku dah letih ni. Kak Fin lecturer mana? Akak dulu first akak mengajar dekat Segi College. Lepas tu akak mengajar kat UIA. Lepas tu akak mengajar kat Lingkok Wing. Okay. Alright. Saya cakap, Fia. Okay. Mana? Fia mana? Alamak. Nak scroll dah jauh lah sayang. Sekejap. Fia request akak ni. Fia cuba request. Kalau Fia request akak approve. Akak tak nampak ni. Cuba sebut balik. Fia muncul balik. Akak nak klik nama je. Susah. Mana nama Fia ni? Akak nak scroll tak boleh sebab komen dia laju gila. Sekejap. Dalam Quran dah diterangkan sibuk nak dalil. Dalam Quran Allah sampaikan pun malas. Seperti sibuk nak suruh manusia sampaikan dalil. Itulah tu. Okay, mana Fia tadi? Akak nak cari tak jumpa dah. Siapa yang nak lani? Mari sini lah. Fin FM banyaklah kau. Okay, never mind. Never mind. Okay, so Kak Fin take a good rest. I am resting. Okay, there you go. Hi Fia. Okay, bismillah. Yep, okay. Okay, hi Fia. Assalamualaikum. Ya, okay. So macam mana Kak boleh? Okay, Meh, cerita. Okay, tanya. Biar bagi faham. Meh. Tadi tu yang I tanya pasal yang Mua dengan fotografer tu kan. Sebab I ada kawan buat bisnes tudung tapi dia pakai pudar tau. So macam bila dia baca statement yang perempuan punca macam kita pun punca lelaki rasa nak rogol. Macam kita orang faham dia punya point, Kak Fin punya point. Semua dia jadi serba salah sebab dia kan buat bisnes tudung. So macam at the same time dia still lah nak kena promote, marketing, video muka dia semua. So macam mana? Very good question. Okay, thank you so much. Okay, akak tanya dulu supaya kalau Fia nak tanya, akak boleh respon balik. Fia tanya balik terus. Okay, macam ni. Fia, zaman ni nak berniaga memang sangat susah. Akak buat Fin Jamaah RTW, kita jual jubah tau. Jual jubah, jual baju, jual pakaian perempuan. So, akak ingat lagi masa awal-awal kita orang nak berniaga, kawan-kawan memang cakap kau cubalah buat jubah yang fit sikit sebab market tak ada kalau kau buat macam jubah macam ni. Lepas tu cakap cuba kau photoshoot macam orang lain yang macam yang jenis makeup beria-ria. Kita orang daripada hari pertama sampai sekarang tak pernah panggil makeup artist yang untuk makeup kita punya ni. Benda memang susah Fia. Benda kalau betul memang sangat susah. Dan rezeki memang sangat lambat. Memang kau cakap tu terang. Akan tetapi rezeki ni rezeki ni dia bukan hanya pada jumlah berapa juta masuk, tapi berapa yang masuk dia stay je dekat dalam kita. Faham tak? Kalau boleh kena keberkatan tu. Akak faham kita kadang-kadang dilema. Sama juga macam kalau Kak Fin, saya nak berniaga tapi kalau saya berniaga orang lain letak harga mahal macam ni. Apa murah macam ni. Kalau saya letak harga mahal tak ada orang nak beli kat saya. Tapi sebenarnya saya dah habis kos ni segala bagai. Akan tetapi kita kena juga buat apa yang betul. Fia, zaman ni Fia, semua orang menormalkan benda yang tak betul. Tapi kita jangan jadi macam tu Fia. Faham tak? Akak InsyaAllah Fia pesan dengan kawan cakap kita kena kuat pasal Allah. Sebab at the end of the day orang-orang yang menang di hujung-hujung usia ni adalah orang-orang yang memang memilih untuk jadi ghuraba, iaitu strangers. Faham tak? Akak faham. Tidaklah akak nak kata
pada muka kau, rezeki kau tidak ada. Tak, kita sama-sama kena doakan. Faham tak? Tapi akak nak cakap macam ni lah, Fia. Demi Allah, akak bukan nak kata company akak ke apa, tapi subhanallah, ada 2 kali sebenarnya kalau orang yang memang berniaga fashion, dia akan nampak 2 kali dalam tempoh 10 tahun ni kejatuhan fashion industry. Dua-dua kali company akak tetap maintain bertahan walaupun kita orang jual pakaian syar'i. Nisbah orang dekat Malaysia pakai pakaian syar'i, katalah dalam 10 orang, seorang je yang pakai pakaian syar'i. Kalau akan nak untung, memang ni perniagaan yang tak untung. Tapi kita buat je betul-betul sebab Allah akan tolong kita, Fia. Okay? Okay, lepas tu second question. Ni kan Okay. berkaitan yang break tu kan. Sama juga lah macam kawan I seorang lagi pun buat bisnes fotografi. So dia tangkap gambar untuk orang nikah, kahwin. Jadi dia mestilah post kan semua tu dekat IG, FB. And Yeah. dia punya gambar semua tu memang menutup aurat. Cuma tu lah bila macam kalau orang ada seorang lelaki, dia sebabkan gambar-gambar tu je dia boleh naik syahwat. Lepas tu dia ambil keputusan untuk okay fine dia nak rogo orang. Okay, adakah orang-orang yang dalam gambar tu juga still salah ke? Orang buat bisnes tu salah ke? Tak kan sepatutnya. Dia macam ni tau. Kita ni Islam ni agama tentang whole. Kita agama mencegah. Kita bukan agama yang yang macam dah jadi baru kita nak buat sesuatu tentangnya. Okay. If you ask me honestly, sebenarnya akak selalu cakap dengan akak punya ni. Akak selalu pesan dengan akak selalu beritahu orang. Akak berada kat depan ni pun sebenarnya akak tak minat sebenarnya. Dah salah dah ni. Macam sepatutnya akak duduk dalam kelas je, jadi lecture hall. Tapi akak ada ni, so itu sebabnya akak lebih banyak menulis dengan buat video daripada bubuh gambar sendiri dekat dalam Instagram akak. You know, sebab akak dalam Islam memang itulah dia, perempuan memang kena disimpan sebab perempuan ni fitnah. Faham tak? Apa yang akak boleh cakap lah macam ni, benda betul. Kalaupun kita belum mampu nak buat, jangan deny dulu, jangan defy dulu. Kak Fin selalu cakap dengan diorang, Kak Fin masih struggle dengan music, Kak Fin masih struggle dengan kadang-kadang buat sharing and everything. Benda tu maksudnya akak membuka yang aku sendiri ni masih ada salah. Faham tak? So untuk menjawab soalan tadi balik, adakah salah orang-orang tu sebab kerja sebagai fotografer ke apa benda macam ni. There are sick people out there. Memang sick people. Okay, ni contoh paling senang. Macam ni, kenapa kita pakai mask? Walaupun macam saya sihat, saya tak ada masalah. Kenapa semua kita ni kena pakai mask? Saya okey, saya tak ada rasa saya sakit. Tapi sebab nak mengelakkan pada masa yang ada orang yang memang bawa virus tu yang datang berkeliaran dengan kita. So to protect to protect the country, semua kena pakai mask. Ada satu fasa tu, betul tak? Sebab kita tak tahu siapa di kalangan 100 orang dekat dalam KLCC ni yang ada virus. Faham tak? So sama juga macam kita tak tahu di kalangan 1000 jantan ni ada seorang ni yang memang kaki pervert gila-gila babi. Jadi sebab nak protect semua perempuan-perempuan kita ni, semua pakai je mask sebab kita tak tahu siapa yang ada virus ni. Faham tak? To protect. Itu lillahi ta'ala kena nampak. Kalau selagi tak nampak memang kalau aurat pun dia still problem, memang salah dia lah kan. salah macam salah the rapist is always at fault. Memang gila-gila. Memang itu ikut yang orang salah faham dekat Twitter tu, dia orang macam confused. Hence the word salah faham. Faham tak? Yang membuat kat sini adalah apabila orang datang pada akak lepas tu cakap solely salah lelaki. Tak boleh. Ya, I pun tak setuju sebab bagi I betul lah dari segi law memang salah lelaki je. Tapi kalau kita tengok daripada perspektif Islam, perempuan pun perlu juga tutup aurat dan jaga. Itulah tu. You Fia, and I'm very very happy and proud because you selalu tunjuk langsing. Thank you so much. You know, the effort you make untuk berborak dengan akak, Allah kira juga sebagai pahala. You know, sebab effort tak pernah. I dah lah tak pernah tahu apa-apa. I tengok macam trending. Tiba-tiba kena masuk live. Buat lawak. So anyways, mana-mana bahagian yang akak macam sampaikan dengan tak betul-betul direct to your head ke to people's mind, sorry in my behalf. Tapi akak memang kena strict ada certain things ya. Okay? Akak ambil soalan lain. Okay. Thank you sayang.
There you go. Alright, so ada soalan lagi. Bukan kita tak mampu, kita tak nak jaga mata betul. Yang lelaki-lelaki ni memang pening lah orang kata. Memang orang kata tak perlu nak diceritakan lagi. Pandangan tu memang jaga. Jaga. Degil seko ni. Baik lelaki, baik perempuan. Kak, hati saya sakit baca trend. Relax sudah. Lepas tu jangan tulis kot besar. Mata aku sakit baca kot besar ni. Okay, so okay, next question. Good job, Fia. Hi, Fia. On board. Tu Fia terus ramai peminat sekarang ni ya. Okay, insyaAllah. Lagi. Samalah kalau nak berniaga sekarang memang susah tapi kena usaha tawakal. Jangan buat benda merepek. Ada bekas kawan cakap dia boleh main-main bomoh. Astaghfirullahalazim, syirik weh. Anak-anak, dosa semua boleh diampunkan. Maksudnya boleh settle semua. Maksudnya kalau katalah tak taubat kat atas muka bumi ni, dah dekat akhirat nanti waktu kita kena beduk, okey kau dosa apa? Dosa zina. Beduk, settle sampai habis kau punya dosa tu, okey masuk syurga. Ini untuk umat Nabi Muhammad Kalau kau katalah pernah bunuh orang, okey kau pernah bunuh orang, ni dosa kau 15 kilo. Okey, beduk sampai habis 15 kilo, kau boleh masuk ke syurga. Okey, tapi kalau kau ada syirik, kau takkan settle. Bedukkan tu sampai bila-bila. Faham tak? Allahu Akbar. Okay. Nah, tak kena sarkastik pun. Tanya masuk live. Hello Kak Fin jawab. Korang ni sebab orang suruh fikir aku digarang. Cuma kalau kau baca macam mana, orang kena baca akak punya tulisan dia macam ni. Kalau macam orang tanya, Mak, Mak kenapa Mak suka nak garang-garang dengan kita Lepas tu kau tanya mak kau kan. Lepas tu mak kau reply macam ni sambil buat cekodok ni. Habis nak timbang? Itu aku. Okay, faham tak? Alright. Beduk, maaf ajuk. Apa yang beduknya? Okay, syirik yang dalam diri macam mana? Itulah tu. Bahaya, banyak sangat kebahayaan kita semua ni kan. Okay, Kak Fin lawak sebenarnya. Jangan cakap dengan orang. Nanti orang tak takut. Dengar live Kak Fin sampai balik kampung tengok mama ayah. Oh, kisah lama ayah ya. Jangan risau semua, saya buka speaker kuat-kuat. Tahu pun aku akan marah. Both hands on the wheel. Don't give up on us, Kak Fin. Mana boleh nak give up. Kalau aku dah give up, lama dah give up weh. Sebenarnya. Dan gambar anak-anak yang sekali-sekala ni pun sebab sunyi sangat Instagram. Nanti kan ingat aku dah mati pula. Okay. I cannot give up on you sebab I know what it feels like when people give up on us. Macam on me. I know how it feels. Aku nak berubah, betul orang cakap, apa kemampuan kau memang akan mati masuk neraka. So, dia memang... So, akak tahu kalau tak ada orang nak jadi makcik untuk defend kau seko-seko as ni, meraung ni. Okay, so... Jangan berhenti buat semua ni. Amboi banyaknya ai. Kalau kita niaga lepas tu post testimoni orang tu tak cukup aurat dengan baik dosa ke. Itu adalah satu benda yang sekarang ni kalau korang perasan akak punya iklan pun sangat-sangat sedikit. Sangat sedikit. Walaupun iklan kita murah je RM200. Sangat sedikit sebab dan itu agaknya itu kod antara punca-punca ramai founder marah dengan tim akak sebab kita orang tak terima kalau benda tu hanky-panky macam ada macam pelik je, macam perniagaan ni legit ke satu, ataupun macam kalau apa orang kata kalau tabarruj yang berlebih-lebih tu kita tak tahu. Tapi itulah kadang-kadang dia dah bayar, lepas tu kita dah cakap dah syarat-syarat dekat TNC, kita dah bagi tahu dah. Okey, kalau nak iklan dengan kita gini-gini. Tak boleh gitu, tak boleh gini, tak boleh gitu, tak boleh gini. Lepas tu dia kata okey. Lepas tu pada hari datang dia nak gambar tu juga. Lepas tu cakap tak boleh dek, ini gambar tak betul ni, kita tak boleh nak lepaskan. Lepas tu cakap kita nak pulang duit. Tak nak, saya dah bayar, saya dah ni. Aduh. Tapi itulah macam ramai juga kena refund duit. Yang refund tu terus potongan kita orang. Tapi nak buat macam mana? Akan nak buat macam mana? Macam kalau memang betul-betul macam kemaafan akak bagi kalau gambar tu tak pakai tudung tu okey lagi lah akak, walaupun akak tak berapa setuju, tapi nak buat macam mana. Tapi akak paling tak boleh kalau macam yang jenis jual-jual bengkong yang macam nampak bentuk segala bagai tu. Tu nak buat macam mana kan, akak pun tak tahulah. Wallahualam bisawab. Macam mana perempuan yang masuk pertandingan tilawah tu, akak punya pegangan strict sikit. So
kita macam mana kata macam ni. Akak pernah satu fasa waktu antara akak nak berhenti nyanyi dengan yang sekarang ni kan. Akak pernah cuba nak ni tau. Akak of course kita rujuk kepada yang lebih ahli. Lepas tu cakap, boleh tak kalau macam okay saya dah tak boleh nyanyi. Jadi saya macam nak buat selawat-selawat bersama ataupun macam saya nak buat lah sambil bernasyid segala bagai. Lepas tu bila dibagi tepek kepada wajahku tentang orang perempuan ni kena macam mana. Lepas tu macam betul juga. Aku nak berubah. So berubah betul-betul. Buat apalah aku nak separuh-separuh jalan. Akak dulu hidup meraban. So kalau akak nak berubah, akak kena berubah betul-betul lah. Membazir lah kalau macam daripada kerapikan, lepas tu berubah kepada kerapikan yang jenis lain je. Faham tak? So, Allahu Akbar. Buat depan perempuan je. Kalau boleh lah. Kalau boleh. The thing is, susah kat Malaysia ni sebab benda yang biasa adalah benda yang tak berapa tepat. So, bila kita nak buat benda yang tepat, kita dinampak sebagai ekstremis. Ini apa nak jadi ni? Islam ni tak susah pun sebenarnya. Kau misalkan. Payah. Okay, so next. Rasa macam tengok rancangan Selamat Pagi Malaysia pula. Selamat pagi. Masuk tilawah for me, my personal opinion tak setuju. Akak tak tentang lain. Okay, please allow me to make this statement. Akak tak tahu orang lain. Tapi akak, saya Nur Afina Yanti binti Jamaluddin, saya Fin Jamal. Kalaupun saya macam upload gambar mengaji contohnya, ujuk tu ada. Rasa macam dapat pula orang cakap sedapnya bacaan Quran kau Fin. Wow. Lepas tu kita macam rasa nak share lagi sekali lah. So instead of jaga tajwid, kita jaga intonasi suara supaya sedap. Ataupun instead of jaga ni, kita jaga tajwid supaya orang cakap wow, tajwidnya perfect. So sekarang ni ini saya. Anda sila ke kelas. Okay. First time join live kat Fin ni ke? Akak memang waktu-waktu macam ni. Jadi seko-seko yang dalam yang 200 terawal ni dah biasa lah dengan akak ni. Okay. Aku pergi sini sebab kau buat status. Sekolah baik-baik dek. Nanti sekolah kita boleh je elok. Okay, akak nak tanya contoh syirik tersembunyi. Boleh explain lagi tak? Itu bab-bab syirik ni akak tak fasih sangat. La adri. Tapi apa akak tahu, kita ni dia macam ni. Contoh paling simple yang akak boleh bagi contoh paling simple akak boleh bagi, kita demam. Lepas tu demam kita cakap, kena cek Panadol ni. Panadol je, aku dengar Panadol je aku boleh baik. Padahal kita tak boleh nak cakap macam tu. Allah juga bagi kesembuhan. Sebab kalau kata Panadol yang buat kita sembuh, ramai je orang makan Panadol tapi tak baik-baik. Faham tak? So bukan Panadol yang kita patut tuhankan, tapi Allah. Faham tak? Gitu. Susah. Benda lah ni panjang tau. Dan akak bukan orang yang terbaik untuk cakap pasal ni. Tapi apa akak boleh bercakap, benda-benda merepek ni, janganlah, jangan buat. Tak payah jauh-jauh ni. Horoskop kau boleh percaya. Kau baca horoskop, today is your lucky day. Kau akan jumpa combine kau hari ni. Sepanjang hari tu macam wah. Gitu. Kak Fin ada buat live masa Syarif lagi? InsyaAllah ada, insyaAllah. Nanti kita akan buat lagi, insyaAllah. Save live ni please Kak Fin. InsyaAllah. Macam mana kita nak tetap positif dan sabar dengan setiap ujian? Kita kena nampak the bigger picture. The bigger picture. Sebab kalau kita nak nampak apa yang kita nampak sekarang, memang kita tak nampak. Okay, contoh. Masa akak muda pun akak pun buat benda tak betul juga. Sebagai contoh, akak pun ada boyfriend segala bagai ni. Masa tu kita rasa macam wow, this is my husband. Abang ayang. Okay. So macam nak kata masa break tu, memang rasa jahanam, frust menonggeng. Rasa tidak, inilah jodohku. Mengapa aku tidak kahwin dengan jodohku? Tidak kan. Lepas tu
fast forward kepada hari ini, masa kejadian tu kita rasa benda tu paling betul lah. Cinta tu paling real sekali. Tapi bila dah fast forward kepada hari ini, 20 tahun kemudian, kita tengok balik, tepat apa yang Allah buat kepada aku. Kita ni manusia dan ilmu kita terbatas, pengetahuan kita terbatas sangat. Ketika kejadian, kita tak nampak benda-benda ni semua. Faham tak? Kita nampak macam apa yang aku nak sekarang. Lepas tu kau tak dapat, tak mati. Tak boleh macam tu. Lepas 20 tahun yang kau dah ada anak, dah ada suami sekarang, lepas tu cakap, ya Allah, betul lah ini. Lepas tu tengok balik, apa khabar aku punya abang ayang tu. Oh, dia sekarang tarik dadah. Astaghfirullahaladzim, nasib baik aku tak kahwin dengan dia. Faham tak? Allah lebih tahu. So, segala apa yang jadi positif. Cakap dengan diri, Allah lagi tahu ni. Apa Allah tak pernah bagi benda tak baik pada kita. Kita yang define benda tu baik ke tak baik. Faham tak? Dah dengar macam abang ayam. Member saya anti betul dengan Kak Fin. Tak payah cerita. I don't want to know. When you telling me. Kadang-kadang cerita Mami ni rasa macam tertepik kat muka sendiri. Dia sebenarnya, engkau dengan aku tidaklah special mana. Sama je cerita kita. Okay. Alright, lagi. Akak buat live ni sampai anak-anak akak bangun Anak-anak akak bangun akak Nur. Okay, insyaAllah sentiasa bersama baik dengan Allah. Exactly. What if kita date dengan niat nak kahwin, like really nak keep it short, paling lama pun 2 tahun and kenal parents apa semua. Apa pendapat Kak Fin? Percayalah, kau takkan kenal seseorang sampailah dah tidur sebantal. So kau berkawan lah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 2 minit. Selagi tak kahwin, duduk sebelah-sebelah, macam bangun sebelah dia, kau takkan kenal dia. Suami isteri pun, kalau dah kahwin 10 tahun pun tak perasan sebenarnya suami dia siapa, isteri dia siapa. Akak dah pindah ke Kak? Banyak pula aku pindah ke KCC. Mana lah, akak ada hotel lah. Allah, duduk numpang kat sini. Okay. Patut rasa macam pillow talk dengan Kak Fin. Gitu. Tu Fahal ngendak-ngendak kat pintu tu masuk sini. Nina, panggil masuk. Aduh, tak ada Twitter so tak tahu trend-trending ni, tak apalah. Apa tu? Kak Fin, apa pendapat girls pakai tudung macam shawl tapi cover aura, tapi depan labu belakang pendek tapi cover. Okay, akak tak faham. Akak orang visual akak kalau korang explain akak tak boleh nak faham sangat. Kalau nampak akak boleh faham lah, tapi dia macam ni. Apa-apa sekalipun, kalau nak pakai aurat, tengok aurat tu sah solat atau tidak. Itulah paling basic sekali. Kau pakai jenis macam mana sekalipun, tanpa perlu pakai telekung, solat tu berani tak nak hadap Allah? Ya Allah, aku nak sembahyang ni. Kalau kita dengan pakaian kita takut nak hadap Allah. Kita tahu, ini mana sah ni. Maksudnya kita tengah tak pakai betul. So kalau kita dah tahu kita tengah tak pakai betul, pakai betul-betul. Okay, insyaAllah. Alright. So Kak Fin kahwin je lah dengan orang yang parents arrange, biar family siasat, kita tawakal je Kak. Tak semestinya. Kadang-kadang ada orang berkenan, tengok daripada jauh, ada mamat ni, kau kenal tu contoh ni okay, korang kena bayangkan ni macam mana orang kata, kenui. Lepas tu kau macam meja A dengan meja B, kita ada abang, lepas tu kita adik, lepas tu abang kita ada kawan, lepas tu kawan abang kita. Biasanya abang kawan kita akan tanya abang kita, so abang kita akan tanya kita, so kita akan tanya kawan kita tu, betul tak? Okay, so apa yang akan jadi, perkawan-kawanan je lah, kawan sana kawan sini, kenal-kenal, add sana add sini, benda tu tak jadi sebenarnya. Tapi kalau katalah kawan abang tu berkenan, dia cakap dengan abang, aku kenal dia gini ya, boleh tak ambil tahu family dia macam mana? So abang akak akan cakap pada akak, dan akak akan cakap ni, ada orang berkenan dengan kau, dia nak tahu family kau. So family yang mamat tu akan pergi ke family ni, cakap saya gini, saya ada nampak dekat gini, saya teringin. So waktu tu berkenal, tapi berkenal dengan orang, faham tak? So insyaAllah cara Islam mudah sebenarnya, faham tak? Kalau macam orang kata kenal-kenal lah dulu, kawan-kawan dulu, sebab benda ni culture. Jangan, sebab Allah kata jangan, faham tak? Tak boleh. Bukanlah nak kata kita ni jumut sangat, hambar sangat hidup, tapi itulah yang sebenar-benarnya. Faham tak? Itulah yang sebenar-benarnya. Kalau kau kawan sana kawan sini pun duit habis. Masa terbuang.
Lepas tu macam-macam jadi merepek. Kalau kau kata kita kawan je tak ada buat apa-apa, membohong lah. Kalau tak ada pegang pun akan ada perbualan yang merepek di tengah-tengah malam. Akan ada video call yang macam membuatkan imajinasi. Kau bayangkan kalau kau belum kahwin lagi, kau tak buat apa-apa sekali. Macam lelaki yang tak kenal perempuan lain pun setakat tengok kat pornografi, setakat tengok kat social media pun dia boleh jadikan bahan. Apatah lagi kalau kau memang awet dia, walaupun kau tak pernah dipegang, tapi dia boleh imajinasi yang macam-macam. Dan bukan laki-laki je. Hello, zaman ini orang perempuan pun buat benda bukan-bukan. Faham tak? Isu macam kalau soalan-soalan pornografi dekat Asaka, korang ingat lelaki ke semua tu? Perempuan ramai dek. Okay, so kena. Okay. Hari ni rasa tenteram sikit dengan live Kak Fin. Malam tadi mendidih tengok live Kak Rozbila. Astagfar. Astaghfar. Pagi ni baru berkesempatan dengan live Kak Fin. Tu Alhamdulillah. Cantik Kak Sisi kan? Aku rasa macam perfection sangat dibuat. Subhanallah. Okay, apa pendapat akak tentang bertunang? Bertunang bukan penghalalan dating. Tak boleh. See, subhanallah, tengok dulu. The Nuazira, saya dengan tunang pun still guna orang tengah sekarang. Bestnya. Ada orang tanya, okay, kalau kita tak pernah kenal dia, lepas tu kita dah kahwin, lepas tu kita baru tahu dia sebenarnya jahat gila. Macam mana nak buat? Islam ni mudah. Ada dua sosok. Siapakah yang pertama? Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, Ummu Habibah. Contoh yang akak memang dah template dah. Kalau kita dah kahwin, lepas tu kita sedar laki aku ni nate ni. Ini jahatnya ni. Debe rupa. Lepas tu kita cakap dengan mak bapak kita. Mak abah, suami saya ni sebenarnya gini. Fasik. Gini. Melampau. Gini. Buat tak betul. So of course lah. Mak abah kita yang tu, astagfirullahalazim. Tak apa. Kita minta cerai. Kalau cerai dia tak bagi, kita minta fasakh. Tak apa. Ada cara dia. Semua ada cara dia. Kalau lah kita dah kahwin, lepas tu macam, wow, he's so cute and so funny. So rezeki kita. Faham tak? Cerai adalah hadiah kepada orang perempuan yang memerlukan pembelaan. Faham tak? Tak boleh tau kalau kita macam nak kata habis kan kita kena effort. Kalau tak kawan-kawan kan bukan effort. Salah. Effort tu kita pakai solat malam. Kita apa lagi, kita minta mak abah kita tolong carikan. Faham tak? Wallahualam bisawab. Tak best lah ramai-ramai komen bergerak je. Itulah Ilhan. Barulah nampak adik aku ni. Kalau tidak setiap live ada je muka kau dengan lawak-lawak jenaka dia tu. Okay. Tapi dah tunang dan kadang-kadang guna orang tengah berlaku perselisihan macam mana pula? Macam mana boleh bergaduh kalau borak pun tengah orang? Akak tak tahu macam. Okay, akak tak tahu orang lain. Akak dengan suami akak, kita orang ada je macam merajuk ke apa benda ke. Tengah merajuk ni, kalau tiba-tiba ada orang datang ke mak ayah lalu ke, kawan-kawan datang ke staff ke kan. Nanti akak tiba-tiba dengan suami terus berborak. Faham tak? Lepas tu nanti bila orang tak ada terus senyap balik. Macam tu. Faham tak? So macam mana? So kalau kau dah bertunang lepas tu menggunakan orang tengah, kau nak gaduh macam mana? Aduh. Tak tahu lah, ni akak lah. Aku tak tahu korang. Ramai bagus lah baru meriah open house. Masa. Tambah nasi. Live semalam ada kat IGTV. Okay, disebabkan Kak Fin lagi famous dari Blackpink, saya support Kak Fin. Pam. Akak orang fikir akak anti K-pop tak? Akak dengar akak tahulah macam tak adalah akak macam religiously listen to orang tu, tapi tahulah knowledge tu ada. Dang, all army segala bagai akak tahulah. Tapi akak tahu sebab macam zaman akak dulu orang hantu dengan Hindustan. So lebih kurang lah. Cumanya itulah kita ni dah tahu apa yang betul apa yang salah. Kita kena langgar lah. Langgar kita dah. Yang salah tu kita kena tembak lah. Nampak tak Kak Fin kenal seko-seko join love ni. Korang rasa lain sebab jarang join. Jarang dengar Kak Fin punya cakap jawab. Game lah kau. Okay. Semalam tak dapat tengok, ada dekat IGTV. Okay. Saya geram je tengok orang kutuk Kak Fin. Nyirapnya saya tak usah. Relax je. Jangan sirap. Air katira sudah. Dang.
From Bang, Dang. Rindu masakan Malaysia. Kat mana tu, Syanur? Kat mana? Saya tak minat Hindustan. Tak apa, tak minat, Alhamdulillah Allah dah jaga. Saya minum air. Alhamdulillah. Bateri pun ajak gaduh. Tak tu lah bateri akak pun macam dah nak kong ni. Okay. Kak Fin cakap Dang. Tahu tak ada lagu BTS Dang? Of course. Banyak-banyak band yang akak boleh terima adalah BTS actually, because they are intelligent kids. IQ tinggi gila weh. Lepas tu dia punya akak tak dengar lagu dia sangat, BTS. Akak layan dia punya lirik. It's very good. It's very very good. Okay. Tapi itulah tu. Dia macam ni. Ada orang cakap, kita bukannya layan, tak kisah muzik apa sekalipun, kita bukannya layan muzik, kita nak layan macam ada message yang disampaikan. Betul, tapi kadang-kadang message tu yang kita dapat 3%, yang lagi berapa puluh persen tu kita terkhayal. Membohonglah ketika kita sedang melayan lagu, kita boleh memikirkan zikir-zikir Allah. Faham tak? So benda lah ni kita nak ajari kita lah. At the end of the day, memang benda lah ni memang akan buat kita hanyut. Faham tak? Akak, siapa dah lama follow akak, selalu dengar akak cakap macam ni. Dalam kereta cuba, jangan dengar muzik. Cuba dulu, matikan semua benda, senyapkan. Kau akan rasa macam wow, subhanallah, sebenarnya best gila berbual dengan Allah. Faham tak? Okay. Akak main Dota tak? Main? Dulu akak Enchantress. Lama. Tapi dulu lah. Sekarang dah tua, dah pencen ya. Okay. Diorang sebenarnya perlukan penjelasan akak lebih terinci. Itu yang ramai berita. Nak buat macam mana kepada anak ni? Takkan aku nak layan semua orang. I very busy. I'm very busy. Akak try. I'm trying very hard actually untuk bagi-bagikan masa. Susah sebab akak perempuan. Akak perempuan maksudnya akak ada anak-anak, akak ada suami. So, diorang kena dahulukan. So, susah. Okay, Dek dah balong masih tidur. Of course diorang ni. Okay, agree dengan tutup radio dalam kereta. Nikmat sunyi tu, betul. Kak Fim main support je. Boleh lah, aku farming boleh lah. Okay, dah dekat sebulan drive pergi balik kerja tak already very good. Selalu hati-hati dengan lagu luar tapi shock lain lirik. Tu sebenarnya kalau saya betul-betul shock lain lirik Kak Fin, adakah kau duduk lirik tu dengan kau merenung sambil membaca saja atau kau perlukan muzik tu? Gitu. Walau Kak Fin main Dota, alah aku main cap-cap ayam boleh lah. Bukanlah macam jenis yang macam boleh masuk pertandingan menang 1000 tu. Okay. Macam mana kalau bidang fotografi, bidang makeup artist, bidang skincare? Tadi akak ada berbual, akak ada interview lagi dengan this one girl, nama dia Fia. She asked the same question. Boleh tengok balik video ni nanti ya. Okay. Save semalam, save tak? Save. Kak Fin, jom meet next week kami pergi KL. Si ada masa kami. Soto pun boleh. Sebelum kahwin saya suka suami saya main band, tapi sekarang dah kahwin saya slowly nak suami saya stop main gitar. Kau bayangkanlah, one of the reason why I fell in love with my husband is because of his guitar playing skill. Very sexy. Tapi lah bila sekarang kita dah tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh, akak rasa sedih sebab dia berkorban juga. Akak nampak dia struggle juga sebab itu jiwa dia kan, muzik. Akak tak pernah suruh, berhentilah bang, udahlah tu bang. Tak. Akak cakap akak nak berhenti muzik. Lepas tu agaknya dia segan sendiri ke apa ke. Tapi akak rasa bersalah juga. Tapi betul akak cakap, awak nak main muzik ke apa, buat je lah. Saya tak ada paksaan. Saya nak berubah ni saya. Awak jangan paksa-paksa diri tau. Nanti awak stres. Lepas tu dia kata tak apa lah. Tak apa. Tapi kita boleh rasa lah dia struggle lah. Aku pun struggle weh. Kau ingat aku tak rindu pentas? I'm good. Akak macam dah. Okay. Next. Apa tu? Apa tu? Ais ada kat dalam Tamos. Tamos apa ni? Aku tak faham. Kak Fin tengah promote bank tu guys. Itu bank Nina.
sekampung pergi beli ais. Oh, beli ais untuk ais sirap. Aku dah macam, apa benda ni? Okay. Lain motor dah sekarang Abang Tri. Di mana dari dulu abang motor? Akak ingat lagi masa kita bawa kahwin kan. Wah, cerita kahwin ni. Masa akak kahwin dengan dia, kita orang struggle lah hidup. Banyak jatuh lah. Banyak jatuh sampai betul-betul melingkup. So, ayah selalu cerita dulu suami akak main motor besar ni. Akak macam, kenapa saya tak kenal awak masa main motor besar? You know. Lepas tu subhanallah, macam Allah bagi rezeki kita orang untuk dapat beli motor besar balik. Best gila rasa macam akhirnya saya ada abang bikers sebagai suami. Okay. Alright, so insyaAllah takat tu je lah kot. Okay. Halo polis. Dah lah. Asyik-asyik dah kenduri kat sini. Siapa yang baru datang sini, inilah perangai budak-budak yang selalu dekat sini. Kadang-kadang buat-buat lawak. Buat-buat lawak benda. Pernah satu kali buat kenduri, bapak kelakar, memang syok. Aduh, Masya Allah. Kadang-kadang kan bila orang tanya, kenapa ramai sangat yang gila sangat follow je Fin Jamal ni. Bawa tolong jangan layan Fin Jamal, jangan jadikan dia relevant. Dia mesti macam ni. Yang ada kat sini adalah geng-geng budak weird tau. Faham tak? Dia macam kalau kat sekolah dulu, kita semua yang jenis lain kepala sendiri. So bila kita macam, weh, engkau budak weird dari sekolah mana? Engkau budak weird. Jadi macam budak-budak weird daripada segala jenis sekolah tiba-tiba macam ni. Macam kita rasa macam, weh, aku jumpa dunia aku weh. Faham tak? Okay, dah lah, siku-siku dah sibuk main ni pula ni. Main kenduri pula ni. Dah. Alright. So, kalau dah habis soalan, akak tutup lah ya. Sekejap. Orang cakap akak sesat, saya sengih je macam biar je. Kak Fin doakan saya untuk be strong like you. Amin. I'm struggling tu untuk lupakan muzik. Husband tak putus asa remind me about dosa pahala pasal muzik. InsyaAllah. Kuat semangat. Okay. Kita orang budak-budak yang pernah hancur. Don't make me cry, you crazy kids. Sebab tu kita menipik kat sini. We're serious first time. Happy to be labelled as budak weird. Akak punya nama pena yang pertama adalah The Weirdo. So weird. Macam akak selalu rasa it's either akak terlalu tua untuk usia akak, macam kawan-kawan akak tak boleh tangkap apa akak cakap, ataupun akak terlalu macam akak tak boleh tangkap apa boleh. Macam akak macam mana masa sekolah, bukannya aku tak ada kawan, ada ramai, tapi macam most of the time sebenarnya aku macam autopilot je. Sebab kan kalau aku tak join langsung kan macam lagi loser. So macam duduk situ. So orang buat lawak, kita gelak. Paling kuat kita gelak. Orang sedih, kita paling kuat lagi. Not know respond. Faham tak? Faham tak? Bapak kalau ingat balik. Okay. Alright, so rasa tak tu je lah. Tadi ada orang tanya soalan. Soalan apa? Sekejap. Okay. Agak scroll ke atas. Sekejap agak baca. Soalan apa? Tak nampak. How to be more positive akak dah bagi dah tadi. We are all weird in our own ways. Tu yang unik tu dah respon. Akak racism salah dari segi Islam juga. Woi, Islam adalah agama yang paling tak ada toleransi pada racism. Kalau korang nak tahu, antara Rasulullah SAW favorite person adalah Julaibib. Okay, macam ni. Akak simplifykan dulu. Kalau korang nak tahu, Rasulullah SAW punya indahnya karakter, lagi orang tu ada kekurangan, lagi Rasulullah SAW akan santuni. Faham tak? Okay, sebagai contoh, kita sebut nama-nama sahabat yang ni lah. Yang pertama nama dia Julaibib. Julaibib ni, kalau macam kiranya dalam bahasa kita ni, macam nama perkataan Julaibib tu pun dah buruk. Faham tak? So apatah lagi wajahnya, dia hitam, lepas tu muka tak handsome,
cantik. So memang orang asyik ejek yang macam tapi dia masuk Islam. The moment dia masuk Islam, lepas tu dia jadi antara yang berperang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis perang akan cari Julaibib. Dia akan cakap, where's my Julaibib? Sorry, tersedih. Sebab bestnya bila Rasulullah panggil my, aku punya. Faham tak? So, habis perang dia Rasulullah mesti cakap, mana Julaibib aku? Mana Julaibib aku? This is one time. Ni waktu Julaibib dah ada ajal lah kan. Julaibib dah mati dalam perang. Lepas tu semua orang pun dah habis perang. So penat lah kan. So Rasulullah SAW cari, where's my Julaibib, lepas tu Julaibib ada kat sini. Rasulullah SAW was the one yang handle jenazah Julaibib, you know. Lepas tu can you imagine the feeling macam tu. Tapi okay, aku lupa nak cerita pasal Julaibib masa dia pernah hidup. Ni tadi aku cerita pasal Julaibib dah meninggal kan. So kita cerita waktu Julaibib masih hidup. There's this one time Julaibib ni dia hitam, buruk, tak handsome. Lepas tu dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia cakap, ya Rasulullah, aku tahu kalau aku ni macam ni, kalau kita ni bersabar, tak ada orang kahwin dengan kita, sebab kita ni tak lawa, tak handsome, kita tetap akan dapat pasangan dekat syurga. Saya tahu ya Rasulullah, tapi saya ni manusia. Saya teringin juga nak ada orang yang sayang saya dekat dunia ni. Bapak sedih macam ni. Lepas tu Rasulullah SAW cakap, tak apa, kau pergi kat rumah sekian. Lepas tu dia pun pergi, lepas tu cakap dengan dia, Rasulullah suruh kahwinkan anak dengan kau. So Julaibib ni pun dengan lurusnya pergi dekat rumah tu. Nak dijadikan cerita, itu adalah rumah orang yang dekat kampung tu, perempuan tu paling lawa, paling solehah dekat situ. Kau bayangkanlah. So masa dia cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap suruh kahwinkan dengan anak perempuan awak. Lepas tu mak bapak dia macam boleh bayang, Alhamdulillah, bagusnya Rasulullah pinang anak kita. Lepas tu kau bayang kalau Julaibib kat situ dah keras, kat situ kecil muka dia. Lepas cakap, tak, untuk saya dah termenung mak bapak dia, macam aku jaga anak aku ni cantik-cantiknya dan aku jaga dia sesoleh mungkin. Lepas tu aku kena kahwinkan dia dengan macam ni. Aku bukan apa, tapi yelah anakku cantik kot. Takkanlah dia ni tak handsome. Faham tak? Typical lah. Bukanlah dia orang jahat, tapi mana ada mak bapak yang saja-saja kan. Kadang-kadang pun kita ni terlalai lah dengan dunia ni. So dia cakap macam tu. Anak dia yang cantik dan juga solehah tu dengar daripada belakang. Lepas tu anak dia cakap dengan mak bapak dia, kalaulah Rasulullah SAW yang suruh, saya sanggup buat. Kau faham tak? Ya Allah, itulah ini. So to answer your question, adakah Islam ni racism? No. Not at all. Rasulullah SAW tidak mengajar kita untuk bezakan sesiapa sekalipun. Ini bukti yang paling nyata. Bacalah pasal Julaibib. Memang Allahu Akbar. Itu sebabnya akak tak ada backing mana-mana agama. Sebab dah bangun. Okay, family dah bangun. Bye korang. Assalamualaikum.